Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa Tuhanku lapangkan dadaku wa yassir li amri. Mudahkanlah urusan kerjaku wahlul 'uqdatam min lisani. Buangkanlah simpulan pada lidahku yafqahu qawli. Semoga yang mendengar dapat memahami akan kata-kataku. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya alim alimna min ilmika ma tarda bihi anna wa ya halim kullibna bi khuluqil hilmi. Para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung sepatutnya malam ini kuliah kita dalam pembacaan kitab Ushulud Dakwah. Kitab Ushulud Dakwah susunan Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala. Kita sudah selesai sebenarnya dari perbincangan kitab ini melibatkan bahagian yang pertama ataupun dari jilid yang pertama terjemahan dia, di mana kitab Ushulud Dakwah ini membicarakan 4 perkara utama, iaitu al-babul awal mawdu'ud dakwah. Bab yang pertama tajuk dakwah itu sendiri, yakni Islam. Al-babul thani ad-da'i, berkait dengan pendakwah itu sendiri. Al-babul thalith al-mad'u, iaitu orang yang nak diserukan dakwah. Dan yang al-babur rabi' wasailud dakwah wa asalibuha. Dan yang keempat ialah uslub, berkaedah dan metod, cara-cara dalam berdakwah. Dalam terjemahan kitab ini, dia diterjemahkan dalam 2 jilid. Kita asalnya 1 jilid dalam bahasa Arab, tapi diterjemah dari 2 jilid. Sepanjang kuliah kita yang lalu, kita membaca jilid yang pertama, dan ia melibatkan keseluruhan bab yang pertama, iaitu tentang mawdu' dakwah, tentang topik dakwah itu sendiri, iaitu berkait dengan Islam. Berkait dengan Islam yang nak kita dakwahkan itu, tajuknya apa? Ialah Islam. Ialah Islam. Di mana dalam perbincangan berkait dengan Islam ini dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertamanya tentang ta'riful Islam, yang keduanya tentang arkanuhu, rukun-rukun dia, kemudian khasaisuhu, kemudian ciri-ciri dia, yang keempatnya anzimatuhu, sistem-sistem dia, dan yang kelimanya maqasiduhu, iaitu berkait dengan tujuan Islam itu. Itulah yang kita bincang dalam siri kuliah kita sejak daripada 2015 yang sejak daripada 2015 kita baru selesai menghabiskan perbincangan tentang mawdu'ud dakwah, iaitu tajuk dakwah. Semuanya malam ni saya tak bawa jilid yang kedua tu, terjemahan macam ni. Dia dalam cetakan Pustaka Salam ni, dia terjemah di jilid yang pertama. Kita dah selesai pada bulan 12 yang lalu. Kita sepatutnya bawa malam ni usul dakwah ni dalam jilid yang kedua, iaitu perbincangannya berkait dengan ad-da'i, pendakwah, berkait dengan pendakwah. Jadi saya berhasrat untuk membacanya pada kuliah akan datang lah.
Jadi kalau boleh, asal saya tu nak mengajak tuan-tuan untuk sama-sama belilah kitab ni. Kalau boleh lah, beli kitab jilid yang kedua tu, sebab kita nak bincang berkait dengan dakwah, pendakwah itu sendiri, mad'u dan juga wasail dakwah. Di mana dalam bahagian da'i ini, pendakwah dia juga bahagi berapa bab pula. Ada 3 perbincangan dia. Pertama, dia mentarifkan at-ta'rifu bid-da'i, apakah yang ditarifkan dengan pendakwah itu sendiri. Yang keduanya, dia akan bincang tentang uddatud da'i, iaitu apakah persediaan yang perlu ada pada seorang pendakwah. Dan kita semua adalah pendakwah, nanti kita akan tengok pentarifan dia. Dan al-fasl sadis, akhlaqud da'i, apakah akhlak-akhlak yang mesti dimiliki oleh pada pendakwah. Di mana dalam mukaddimah dia disebut ad-da'i wal mukallafu syar'an bid-da'wati ila Allah, fala budda min at-ta'rifi wa bayani adillati taklifihi. Wad-da'i huwa yaqumu bi hadha at-taklif asy-syar'i yahtaju ila muddatin tu'inuhu ala ada'i ma kallafa bihi wa tusahilu alayhi hadhihi al-muhimmah al-'azimah, kama yahtaju ila naw'in mu'ayyanin min al-akhlaq al-islamiyyah akthara mimma yahtajuhu ghayruhu. Wa ala hadha sanuqassimu hadha al-bab ila 3 fusulin. Jadi saya tak rasa nak baca panjang sebenarnya, sebab kita tak ada terjemahan tu sekarang. Cumanya secara umumnya perbincangan da'i ni apa dia, ialah seseorang yang telah ditaklifkan oleh syarak untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana oleh kerana itu kata dia, mestilah kita membuat pentakrifan dan menjelaskan dalil-dalil pentaklifan tersebut, pertanggungjawaban tersebut. Wala budda min at-ta'rifi bihi wa bayani adillati taklifi. Pertama, kita kena ta'rifkan siapakah dia pendakwah ni. Kadang-kadang pun ada di sana perbincangan, ada orang mengkhususkan pendakwah, nampak sekali pula ada pula da'i muda, da'i cili, bagi-bagi betul dakwah lah. Da'i apa lagi, da'i istilah da'i milenial, bagi-bagi istilah. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh Dr. Abdul Ghani Zaidan dan Syekh Zaidan ini. Kemudian kita nak tengok keterangan berkenaan dengan tanggungjawab apa ni, dalil-dalil pentaklifan tersebut. Dan pendakwah itu sendiri, dalam dia melakukan, menunaikan tanggungjawabnya, tanggungjawab syar'inya itu berhajat kepada persediaan yang membantu dia untuk melaksanakan apa yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya dan memudahkan dia untuk melaksanakan tugas besar itu. Sebagaimana dia juga berhajat kepada akhlak-akhlak Islamiah yang tertentu lebih daripada apa yang diperlukan oleh orang lain. Sebagai seorang pendakwah, bukan sahaja dia perlu ada akhlak sebagaimana umat Islam, orang beriman yang lain, tapi dia kena lebih sikit. Oleh kerana itu dia kata kita akan bincanglah dalam 3 bab nanti. Jadi saya tak berhasrat untuk membaca lagi pada malam ni, supaya kita semua kalau bolehlah ada kitab tu pada kuliah akan datang. Allah Alam cara dia macam mana. Saya berhasrat nak belilah kitab ni kepada yang mungkin kalau perlu saya bawa kuliah akan datang, ataupun kalau lebih bagusnya maklum dulu awal kan, supaya yalah kan kita beli tak ada orang nak pula. Benda tu dia duit kita pun kalau dulu harga dia orang RM70 beli Shopee lah, saya nak beli Shopee lah beli pun, ataupun kalau kat kedai yang nak tu ada. Jadi kita tengok mana yang ada, insyaAllah. Kalau saya beli 10 ada orang nak kan? Ada saya beli yang 10 dulu. Malam ni kita ambil sampai waktu isyak, nak kongsi sambil-sambil itu ialah daripada hadis-hadis Imam Bukhari. Itu saya melihat kita petik dalam kuliah kita, pengajian kita pada malam ni, daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih
Al-Bukhari, yang mana kitab Sahih Bukhari ini dia ada terjemahan dia yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Baik. Mula-mula sekali, kitab yang mula sekali dalam Sahih Bukhari ini ialah Kitabul Wahyi, iaitu bab permulaan turunnya wahyu. Permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam nuskah ni disebut Kitabul Wahyi. Dalam setengah-setengah nuskah disebut Bad'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Boleh ya? Saya kira kita terus nanti. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Qala Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulillahi jalla dhikruh inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. An-Nisa ayat 163. Berkata Asy-Syekhul Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala mencucuri kepadanya rahmat, amin. Bab bagaimana cara mula-mula turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ini dia memulakan kitabnya, penyusunan hadis-hadisnya dengan perbincangan tentang bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya pilih Sahih Bukhari ini? Sahih Bukhari ini dia sememangnya kita sedia maklum dalam pengajian hadis ataupun rujukan-rujukan imam-imam yang membukukan hadis, ulama sedunia sepakat bahawa selepas daripada Al-Quranul Karim, rujukan umat Islam dari segi apa yang kita nak sandarkan kepada Rasulullah SAW, yang paling sahih sekali ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang disusun dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ini sepakat para ulama. Di sana ada satu lagi juga dinamakan dengan Sahih, ialah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi biasa kalau kita tengok orang-orang yang ulama hadis, bila dia menyebut rawahu asy-syaikhan, diriwayatkan oleh dua orang syekh. Dua orang syekh itu merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, ataupun disebut muttafaqun alaih, dipersetujui oleh hadis itu oleh keduanya, dipersetujui ke atasnya. Siapa yang bersetuju? Iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi insya-Allah kita semua tenang. Kita rasa bila mana kita baca hadis-hadis itu riwayat Imam Bukhari, kita kena tetap yakinlah bahawa ianya adalah sesuatu yang datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana cara mula-mula turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah maksud firman Allah jalla dzikruh, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min
min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau Muhammad, wahai Muhammad, inna auhaynaka, sebagaimana kami, inna auhaynaka ilaika, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian daripadanya, wan nabiyyina min ba'di. Itu ayat dia. Ini ayat dari surah An-Nisa ayat 163. Ayat 163. Kita boleh lihat juga dari sudut kesatuan Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, begitulah juga Allah wahyukan perkara yang sama kepada Nabi Nuh dan kepada Nabi-Nabi yang selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam. Qala haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Itu riwayat dia. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair telah menyampaikan kepada kami, katanya Sufyan telah menyampaikan kepada kami, katanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari telah menyampaikan kepada kami, katanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi telah mengkhabarkan kepada aku bahawa dia telah mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Katanya aku telah mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika di atas mimbar. Katanya saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang apa yang diniatkannya, maka sesiapa berhijrah kerana dunia yang berharap mendapat habuannya atau kerana perempuan yang akan dikahwininya, maka pahala hijrahnya kepada sesuatu yang dia berhijrah kepadanya. Itu hadis yang pertama. Dibawakan hadis yang masyhur, iaitu hadis niat. Hadis berkait dengan niat. Hadis ini biasa dah kita dengar, riwayat daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang didengar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya setiap amalan kerja buat yang kita lakukan itu bergantung kepada niat. Segala amal itu disertai dengan niat. Dan setiap orang, wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi setiap seorang apa yang dia niatkan. Setiap daripada kita masing-masing ini, apa sahaja yang kita lakukan, amalan yang kita buat, daripada sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara, ataupun pekerjaan itu yang sama bagi setiap orang,
tetapi berbeza kerana melihat kepada niat. Mendapat ganjaran yang berbeza, pahala yang berbeza, bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sama je pergi berperang, berjihad, berjuang. Orang yang pun berjuang, orang yang pun berperang, berjihad, tapi tak sama dari segi ganjaran jihad tersebut. Sama je pergi semayang, pergi masjid, dah angkat takbir, mula dengan baca Fatihah, beri salam, tapi tak sama kerana masing-masing mempunyai niat yang berbeza. Sama je duduk dalam masjid, semua orang duduk, tetapi masing-masing mendapat pahala yang berbeza kerana niat yang berbeza. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu, lalu dibawa kepada kita contoh yang berkait dengan niat ini. Maka sesiapa berhijrah kerana dunia yang berharap mendapat habuannya, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Contoh berlaku ialah orang yang berhijrah di zaman Nabi SAW, menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Berhijrah, meninggalkan kota Mekah untuk sama-sama membina masyarakat, negara bersama dengan Rasulullah SAW di Madinah. Faman kanat hijratu, walaupun perbuatan hijrah, perlakuan hijrah itu dengan berbagai ceritanya yang kita telah baca dalam sejarah, sama ada dari sudut cabarannya, sama ada dari sudut apa yang berlaku dalam peristiwa hijrah itu, sehinggalah kepada kerja-kerja yang dilaksanakan selepas daripada hijrah yang kita baca dalam sirah Nabi SAW, terutama bila kita masuk musim awal Muharram. Siapa yang berhijrah itu kerana dunia, untuk diperolehinya, yang dia berharap mendapat habuannya, dia bersusah-susah, dia pergi ke mana-mana kerana dunia. Asal makna hijrah ni juga ialah sesuatu yang bukan senang. Meninggalkan, al-hijrah tu asal makna at-tark, tinggal. Termasuklah orang yang berhijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajir man hajara ma nahallah. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang tak? Susah. Nak buat benda Allah suruh agak senang. Nak tinggal perkara yang Allah larang susah. Nak ajak orang buat baik senang. Nak ajak orang tinggalkan atau nak cegah orang daripada buat benda yang tak baik susah. Sebab tu dia memerlukan kepada hijrah tadi. Tapi walaupun susah, mencari habuan dunia juga, tidak ikhlas juga. Ataupun au ila imra'atin yankihuha, ataupun kerana perempuan yang akan dikahwininya. Ada cerita bagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang digelar dengan Muhajir Ummu Qais, kerana dia berhijrah kerana nak berkahwin dengan Ummu Qais tu. Dia hijrah tu kerana mengikut, orang kata pakwu dia lah kot, makwu dia lah. Disebut Ummu Qais kerana nak kahwin dengan perempuan tersebut, bukan kerana agama Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang mewajibkan umat Islam berhijrah ke Madinah.
awim ra'atin yang kihuha. Atau boleh kita ambil dalam ruang yang lebih luas lagi. Pemahaman hijrah inilah dalam menegakkan agama, dalam melakukan tugasan agama, kerja-kerja yang baik, perjuangan Islam ke. Sebab kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi yang lain, apabila berlakunya pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW menyampaikan satu ucapan, ala la hijrata ba'dal fathi. Ketahuilah, tidak ada lagi kefarduan hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Jadi bila berlakunya pembukaan kota Mekah, sudah tidak wajib lagi berhijrah. Tetapi walakin Nabi menyebut yang kekal kefarduan itu jihadun muhniyah, ialah kefarduan untuk berjihad. Jadi hijrah bila sampai pembukaan kota Mekah depan tahun 8 Hijrah telah digantikan dengan kefarduan jihad, berjihad. Di mana dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu semenjak Allah memfardukannya, kekal kefarduan itu sampai hari kiamat. Jadi urusan jihad ni bukan mudah, payah, berjuang untuk menunaikan ataupun menggembelingkan segenap keupayaan kita dan menghadapi masyakkah dan kepayahan. Bukan senang, susah. Tiba-tiba bukan kerana Allah juga, mencari kerana dunia juga. Sebab tu Nabi kata awin ra'atin yang kihuha. Contoh dunia tu juga lah, salah satunya perempuan. Dan memang perempuan ini pun disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antara fitnah yang paling kuat ke atas lelaki ialah fitnah perempuan. Tidak ada fitnah yang lebih besar, yang lebih berat ke atas orang lelaki itu melainkan fitnah orang perempuan. Jadi Nabi sebut begitu, awi mra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka kata Nabi, maka hijrahnya kepada sesuatu, maka pahala hijrahnya kepada sesuatu yang dia berhijrah kepada, maknanya bergantung kepada tujuan dia tadi, niat dia tadi berhijrah itu. Kalau nak dapat urusan dunia ke, kalau nak berkahwin ke, bergantung pada niat. Amalan kita, perbuatan yang kita lakukan tadi, macam kita sebut tadi lah, semayang yang sama, duduk yang sama, pergi berjuang yang sama, bersedekah yang sama, tetapi ganjarannya berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada niat, niat yang kita lakukan. Habis ada yang kedua, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في
fil yawmi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jaminahu la yatafassadu araqa. Maksudnya Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, katanya. Ini dalam kitab Badil Wahyi ini tak banyak hadis. Kitab ni atau kitab ataupun kita kata bablah dalam bab ini, Imam Bukhari membawa cuma hadis dia yang panjang lah, hanya 7 hadis. Ada 7 atau 6 hadis. Setengah riwayat kata 6. Kalau Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, katanya, Malik bin Hisham bin Urwah telah mengkhabarkan kepada kami daripada bapanya, daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tadi sampai kepada Umar Al-Khattab, hadis pertama, sahabat Nabi yang besar. Yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq ialah Umar Al-Khattab. Sekarang yang meriwayatkan ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, hai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana datangnya wahyu kepada engkau? Bagaimana datangnya wahyu kepada engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadang-kala datang kepadaku seperti bunyi loceng. Wahyu ini datang kepada Nabi kadang dalam bentuk macam bunyi loceng. Ya'tini misla salsalatil jarash. Dan itulah yang sangat memeranjatkan aku. Disebut, diterjemahkan perkataan asyaddu alayya itu dengan makna memeranjatkan aku. Itu yang paling berat lah. Kemudian memanglah wahyu itu sebenarnya semuanya berat. Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, asas bila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi ini berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Itu asas dia. Tetapi bila datang dalam bentuk bunyi loceng ni, lagi memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi ia lenyap daripadaku. Hingga aku benar-benar sedar dan faham sesuatu yang disampaikannya. Nabi fahamlah. Dia datang dalam bentuk macam tu, Nabi sedar, faham bahawa itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang datang kepadaku seorang malaikat berupa lelaki lalu menyampaikan kepadaku, maka aku telitikan sesuatu yang disampaikannya. Untuk yang kedua, Nabi datang, malaikat yang menyampaikan wahyu ini datang, ataupun wahyu itu disampaikan kepada Nabi oleh malaikat dalam keadaan berupa seorang lelaki. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, sesungguhnya aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu pada hari yang bersangatan sejuk. Masa tua musim sejuk. Setelah ia lenyap daripadanya, maka mukanya berpancaran peluh. Suasana sejuk,
tapi berpeluh Nabi SAW. Terlihat pada dahi Nabi. Fa inna jabidahu la yatafassatu arqa. Muka ni dahi kan berpeluh, walaupun suasana itu sejuk ni biasa orang tak berpeluh lah, musim sejuk. Siapa yang biasa duduk tempat sejuk ni, hidup di tempat sejuk, tak mandi 3-4 hari pun tak apa, insyaAllah tak berpeluh. Tak tukar baju seminggu pun taklah berapa orang bunyi sangat. 3 hari lah, 3 hari seminggu nampak sangat. Tapi memang tak ada waktu tegur lah. Tak ada kata, pakai baju sama semalam. Tak. Kalau tu mesti sejuk ke Malaysia je, cepat sangat orang perasan. Baju sama, jubah sama, dan dia senang berbau. Tapi musim sejuk ni tak ada, ataupun tempatnya sejuk. Tiba-tiba walaupun suasana tu sejuk, sangat sejuk, tiba-tiba Nabi SAW berpeluh. Kenapa? Bagaimana nak gambarkan betapa beratnya wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Jadi dalam hal ini terlihat ada 2 bentuk lah, penurunan, penyampaian wahyu kepada Nabi SAW. Pertama dalam bentuk bunyi loceng, kedua dalam bentuk menyerupai lelaki, malaikat yang menyerupai lelaki. Ada yang ketiga lah, qala haddatsana Yahya bin Bukayr qala haddatsana Laisu an Muqail bin Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm. Banyak ini. Kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi summa hubbiba ilayhi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fa yatahannathu fihi wa huwa ta'abbudul layali zawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahli wa yatazawwadu lidhalika summa yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira fa ja'ahu al-malak faqala qala ana biqari قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا
ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. Itu dunia hadis. Sisa dan ada berhenti Isya. Jalan. Baca semua ni ya. Kita sambung akan datang InsyaAllah. Cukup sekali tu dapat fadilat. Dia yang buku dia mengenai hadis ni hadis bagaimana permulaan turunnya wahyu ke Nabi itu cerita di Gua Hira. Jadi insyaAllah ada masa akan datang kita akan sambung lagi insyaAllah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.